Assalamualaikum dan welcome back to Niza-san. Apa kabar semua hari ini? Sehat? So, hari ini Niza akan buat satu reaction daripada channel APHD yang mengulas betapa pentingnya sistem diraja dan sistem agung di Malaysia. So, tanpa membuang waktu, jom kita mulakan. Sistem beraja. Daulat tuanku. Belah tuan. Hari ini, Malaysia menghadapi krisis perebutan kuasa dan politik yang serius sehingga meruntuhkan kerajaan pusat dan negeri. Pelbagai permainan politik mula dimainkan dan telah menyebabkan kita berdepan lebih banyak masalah seperti ekonomi, perpaduan dan pentadbiran negara. Namun, perlembagaan dan institusi raja telah menenangkan pergolakan yang timbul. Ini adalah yang Malaysia Tuan Agung merupakan Malaysia negara yang sekarang. mengamalkan sistem raja berperlembagaan, telah mempamerkan keunikan sistem yang diamalkan di sini. Malaysia dianugerahkan kesinambungan sistem beraja yang memberi makna tersurat dan tersirat dalam sistem pentadbiran berasaskan perlembagaan. Tidak seperti banyak negara lain yang bertradisikan budaya imigran seperti Amerika Syarikat. Sekitar 43 buah negara di dunia yang masih ada raja sebagai ketua negara, sama ada menerusi amalan monarki mutlak atau berperlembagaan. Malaysia bersama beberapa negara seperti Bhutan, Thailand, Brunei, Jepun dan Emirat Arab Bersatu mengharungi pelbagai arus dan gelombang tamadun serta peradaban manusia. Walaupun di atas kertas menampakkan keunikan sistem beraja dan sentiasa dihormati, namun ada juga segelintir menganggap dan melihat sistem beraja adalah ketinggalan zaman, kuno dan tidak relevan. Ini telah menyebabkan amalan sistem terhakis dalam sesebuah negara bangsa dan ketamadunan. Akibat manipulasi dan kerakusan politik, sesekali institusi raja dijadikan sasaran kebencian dan kemarahan dalam kalangan bukan Melayu. Malah, ada juga sebilangan kecil bangsa Melayu sendiri. Sebenarnya, bukan sekali institusi beraja digambarkan sebagai melampaui kehidupan rakyat biasa, terutamanya berkait soal perbelanjaan, bermewah-mewah, melangkaui batas undang-undang dan sebagainya. Tanpa raja, tiada negara. Ketamadunan institusi beraja itu sendiri dari sudut falsafah dan keagungan agama serta tonggak kuasa jarang diberi dorongan kuat oleh pelaku politik. Ia cukup malang kepada negara yang sebelum ini digelar negeri-negeri Melayu, tanah Melayu dan alam Melayu. Fakta berkenaan institusi beraja banyak sumbernya, namun penghayatan dan penerimaan dikekang oleh sikap dan pendirian yang sengaja dibataskan. Agak ironi kerana istilah kerajaan adalah bertunjangkan perkataan raja. Tanpa raja, tiada negara. Sebelum merdeka, rakyat setiap negeri Melayu adalah rakyat sultan atau raja. Dengan kata lain, kerakyatan adalah berpandukan pemerintahan raja atau sultan. Orang dari luar sesebuah negeri pula dipanggil orang dagang meskipun berbangsa Melayu, semata-mata untuk membezakan status dalam kaitannya dengan kerajaan ketika itu. Ketika era penempatan negeri Selat, kebanyakan rakyat memilih tidak menyertai persekutuan tanah Melayu kerana enggan menjadi rakyat sultan atau raja. Mereka lebih senang dan memilih diperintah Inggeris. Hari ini, cermin politiknya tetap sama, melantunkan imej dan sikap sama dengan menyalahkan dominasi budaya Melayu serta Islam sebagai punca gugutan demokrasi. Lantas, ketuanan Melayu dipuja sebagai punca segala masalah rakyat dan negara. Raja dan Sultan kekal dengan elemen kepemimpinannya tersendiri yang menjaga agama. Ramuan itu selama ini menjadikan Malaysia utuh dengan diperkukuhkan perlembagaan. Kedaulatan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara didukung oleh 6 sultan, masing-masing seorang raja dan Yang di-Pertuan Besar serta 3 orang Yang di-Pertuan Negeri. Ia menjadikan sistem raja di negara ini unik, menjanjikan kesejahteraan kepada rakyat. Institusi beraja bukan hanya memayungi bangsa Melayu. Seorang sultan atau raja mengatasi kelakuan dan keputusan politik sekaligus menjadi pelindung dan penyelamat kepada kekhilafan, keganasan, kejahatan atau kerakusan politik. Institusi raja adalah wakil keseluruhan negeri dan negara, bukannya sesebuah kawasan pilihan raya.
ditakdirkan berlakunya huru-hara dan tercetusnya perang saudara bukan perintah seorang Perdana Menteri atau Menteri yang akan dituruti rakyat. Sebaliknya, titah Yang di-Pertuan Agong akan menentukan gerak dan cara. Peranan institusi beraja sangat besar dalam memperkukuhkan serta memberi sumber dan kekuatan sebagai benteng penentu yang memantau dan memelihara kerajaan. Institusi beraja melindungi rakyat dalam segala bentuk dan keadaan, lebih-lebih lagi pada saat terhimpit. Politik kepartian datang dan pergi. Institusi raja tetap berdiri. So guys, itulah dia sistem diraja dan agung di Malaysia. Sebenarnya Malaysia ini menggunakan sistem raja berperlembagaan dalam sistem kerajaan negara Malaysia, negara kami. Sesiapa yang mengikuti kisah politik ataupun krisis politik dekat Malaysia yang berlaku pada awal tahun ini, bulan Februari, kamu mesti faham sebab waktu tu berlaku pergolakan politik di dalam negara kami, iaitu waktu tu Tuan Perdana Menteri kami Dr. Mahathir Mohamad, dia telah meletakkan jawatan dan ada beberapa krisis politik yang lain yang Niza tidak pandai ulas. Tapi waktu kekecohan tersebut, bulan Februari itu, Yang di-Pertuan Agong telah melantik Perdana Menteri Malaysia yang sekarang, Tun Muhyiddin Yassin, sebagai Perdana Menteri kami yang sekarang lah. So dekat sini dah terbukti yang betapa pentingnya sesebuah negara mempunyai raja ataupun Yang di-Pertuan Agong. Sebab bagi Niza, sebab dalam sistem perlembagaan Malaysia ni, kalau berlaku huru-hara, berlaku masalah politik, kekecohan, secara automatik Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk mentadbir negara itu. Sebenarnya memang di bawah pentadbiran Raja Yang di-Pertuan Agong, cuma Perdana Menteri ini adalah sebagai ketua yang mewakili kabinet yang melaksanakan wakil tanggungjawab daripada Yang di-Pertuan Agong. So itu saja guys daripada Niza. Thank you sebab tengok sampai habis. Bye.